What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, dalam video kali ini kita nak bahas tentang spoiler chapter 1129 seperti mana yang telah ditiriskan oleh Pupish. Dan dengan keluarnya chapter 1129 ni, sebenarnya kita akhirnya mengetahui tentang siapakah individu sebenar The Sun God yang telah menculik 6 Mugiwara Pirates. Dan bagaimanakah modus operandinya dalam menarik kapal Thousand Sunny jauh daripada The Great Eric. Dan di dalam chapter ini juga kita dikembalikan dengan cover story yang memaparkan kisah penjelajahan Yamato di dalam Wano Kuni yang menunjukkan Yamato telah bertemu dengan Otama dan Shinobu di Amikasa Village di Kuri. So nak tahu apa yang berlaku dalam spoiler kali ini, please stay tune sampai habis dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe sekiranya anda minat dengan channel ini. Kalau sudah, jom let's proceed with the content. Ikuzu Yarodomo. Guys, design One Piece kali ini Monkey D. Luffy guys. Ini design yang paling padu pada aku. Sebab apa? Sebab ini daripada shop premaking guys. Bila diorang bagi packaging tu kat kita, sampai kat tangan kita, dia sampai dengan kotak, dia sampai dengan apa, stiker, dengan thank you notes. Lepas tu dia ada tagging pula dekat belakang. Lepas tu kita punya baju tu dibalut dengan elok-elok dengan plastik warna putih tu guys. Nampak sangatlah effort diorang dalam menawarkan a quality product, memastikan produk itu dalam keadaan yang baik sehingga sampai dekat kita. So guys, aku sangat suggest premaking, tekan beg kuning ni kan, kau akan dapat baju ni. Lepas tu kalau korang beli satu dapat apa, beli tiga dapat apa, beli lima dapat apa, semua ada dekat situ. Korang tekan je beg kuning. Beli banyak-banyak guys. Sedekahkan kat kawan-kawan. Amaya, kini bersinar, cerita One Piece tak pernah pudar. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Skoverto, sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Dalam chapter ini nantinya kita dapat melihat sambungan adegan kejam mengejar antara 6 kru Mugiwara dengan The Sun God yang palsu setelah ke-6 mereka berjaya mengeluarkan diri daripada sangka yang mengurung mereka sebelumnya. Setelah mengetahui bahawa kerajaan Lego tersebut sebenarnya hanyalah buatan seekor giant, mereka nekat untuk melepaskan diri daripada situ. Sebelum ni dengan 5 Gorosei, 1 Admiral, 9 Vice Admiral pun Luffy boleh lepas. Kalau dengan satu Sun God palsu ni Luffy tak boleh lepas, kira leceh lah kan. Kemudian kita dapat melihat The Sun God telah berjaya memerangkap mereka dengan jaring yang diperbuat daripada keluli. Namun Zoro dan Sanji dengan mudah memecahkan jaring tersebut dengan sebuah serangan combo yang cukup hebat. Nami kemudiannya menggunakan peta yang mereka telah jumpa sebelumnya untuk menerangkan appearance Lego Kingdom tersebut. Kemudian dalam chapter ini kita dapat melihat sebuah flashback yang memaparkan siapakah The Sun God ini sebenarnya dan bagaimanakah dia berjaya menculik 6 Mugiwara Pirates ini beserta kapal Thousand Sunny. Dalam flashback tersebut, Sun God itu akhirnya didedahkan sebagai Road yang merupakan seorang lanun giant yang dipimpin oleh Hajruddin. Kepada sesiapa yang tak kenal siapa Road dan siapa Hajruddin ni, mereka berdua sebenarnya adalah anggota bagi The New Giant Warrior yang diketuai oleh Hajruddin setelah 100 tahun yang lepas oleh kerana pertarungan yang tak ada berkesudahan antara Brogy dan Dory di Little Garden. Akhirnya The Giant Warrior Pirates terpaksa dibubarkan dan kebanyakan kru mereka telah membawa haluan masing-masing. Dan untuk Hajruddin, dia telah membentuk lanunnya yang tersendiri dan sebelum ini dia pernah mendapat kerja dan penghasilan daripada Buggy's Delivery sebagai assassin dengan The New Giant Warrior Pirates ini. Setelah itu, Hajruddin telah berpartisipasi di dalam Colosseum di Dressrosa bagi merebut Mera-Mera Nomi dan di sanalah
mereka bertarung bersama-sama Luffy dan yang lain-lain, dan setelah mereka berjaya menundukkan Doflamingo, iaitu salah seorang Chichibukai dan armada tenteranya, Hajrudin dan The New Giant Pirates telah berjanji sumpah setia di bawah payung Monkey D. Luffy sebagai one of Mugiwara Grand Fleet. Anggota Giant Pirates ini terdiri daripada Hajrudin sendiri selaku kapten, Stanson, Golbert, Gert dan juga Road. Jadi rupa-rupanya keputusan Hajrudin untuk menyertai Grand Fleet Mugiwara sebelum ini tidak dipersetujui oleh Road, dan di dalam flashback itu juga kita dapat melihat bagaimana kapal Thousand Sunny di-hijack daripada pengawasan kapal Great Eric, iaitu ketika kapal Thousand Sunny berlayar melalui The Sleeping Mist area, mereka telah tidak sedarkan diri. Mugin yang merupakan gagak milik Road telah melarikan kapal Thousand Sunny. So guys, dengan pendedahan di sini, akhirnya tertutup rapatlah teori yang mengatakan Loki yang menjadi penculik mereka berenam ini, kerana identiti The Sun God akhirnya terungkapkan. Dan sebelum ini juga nampaknya persoalan aku berkenaan adakah Shanks akan mengambil tindakan terhadap Luffy yang telah mengakibatkan kekacauan, kemusnahan di Elbaf juga turut invalid, kerana kekacauan, kemusnahan yang diperbuat oleh Luffy dan krunya bukanlah di Elbaf, namun di dalam sebuah sangkar kerajaan Lego milik Road. Dan berkemungkinan selepas ini Road akan mendapat hukuman yang berat, sama ada daripada Hajrudin sendiri selaku kaptennya ataupun daripada Dory dan Brogy selaku eldersnya. Sebab kita boleh melihat tindakan Road di dalam sangkar tersebut boleh disifatkan sebagai satu bentuk penghambaan dengan menculik manusia dan dijadikan hamba, dan mereka juga turut mendapat ancaman mati daripada landak, lebah, kucing gergasi yang berada di dalam sangkar Lego Kingdom itu juga. Dan kita boleh dah tengok pun memang ada yang mati dah dalam sangkar tersebut, membuktikan apa yang diperbuat oleh Road ini adalah sebagai tindakan jenayah yang perlu diberikan hukuman yang setimpal. Kemudian di akhir spoiler ini kita dapat melihat akhirnya Road telah berjaya dikalahkan, bukan di tangan Luffy, bukan juga Zoro dan bukan juga Sanji, bahkan Road dikalahkan oleh salah seorang anggota trio penakut iaitu Nami dengan serangan combo Climatex, dan Zeus telah menghasilkan satu thunderbolt dahsyat dan mengalahkan Road dengan hanya satu serangan. Dan setelah itu Luffy akhirnya berjaya memecahkan dinding sangkar itu dalam mod Gear 4-nya, dan mereka kemudiannya dapat keluar dari kerajaan palsu Sun God Road itu. Dan berita baik yang kita nantikan adalah next chapter tak break, dan kita akan dapat saksikan sambungan pengembaraan Luffy. Namun di chapter ini masih lagi belum didedahkan kepada kita di mana sebenarnya keenam-enam mereka ini berada. So guys, apa expectation korang untuk arc Elbaf ini? Adakah akan berlaku pertarungan di Elbaf arc ini, atau ini adalah learning arc untuk Mugiwara tentang sejarah, ataupun training arc untuk memperkemaskan lagi kekuatan mereka, atau arc Elbaf ini hanya akan menjadi sebuah persinggahan saja sebelum mereka menuju ke pulau lain setelah ini? Atau korang ada pendapat korang sendiri? Please leave your thought di ruangan komen di bawah. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita kali ini. And gang, before I end, sedikit renungan. Apabila anda melihat seseorang yang sangat tenang, sangat-sangat baik hati dan sering menghindarkan diri daripada sebarang konflik, berhati-hatilah. Orang seperti ini sebenarnya sedar akan segala-gala yang berlaku di hadapannya. Mereka kekal diam kerana mereka tahu kalau mereka marah, ia akan menyakitkan. Mereka hanya biarkan segala-galanya di dalam, memilih untuk kekal tenang. Namun bila sampai hari ianya meletup, maka ribut sebenar akan muncul, dan mereka yang memicu ribut ini, kemarahan ini akan menanggung segala penderitaan. Namun setiap manusia memiliki batasnya yang tersendiri, dan untuk mereka ini, had mereka selalunya tinggi daripada kebanyakan manusia. Namun apabila ia dilanggar, expect the unexpectable. Sebab itu sangat penting untuk menghormati mereka. Jangan salah anggap sikap diam mereka sebagai kelemahan,
kerana di setiap senyuman tenang mereka tersimpan kekuatan dan determination yang mampu mengejutkan anda. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimis Overthrow, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia mengikuti.